الله كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala yang kita kerjakan, salat kita, zikir kita dan doa kita, mudah-mudahan ianya diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut di dalam suratul Baqarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang kafir itu, sama ada mereka diberikan peringatan ataupun mereka tidak diberikan peringatan, keadaan mereka la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini adalah ayat yang ke-6 daripada suratul Baqarah, yang mana kata Nabi SAW, kalaulah kalian nak mengetahui sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah, maka bacalah suratul Baqarah
daripada ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang kelima. Dan tuan, itu semua adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kata Nabi SAW, kalaulah kamu nak tahu pula cerita berkenaan dengan orang-orang yang munafik, kata Nabi, maka bacalah suratul Baqarah bermula daripada ayat yang ke-6 ini. Dan tuan, siapakah dia orang munafik? Orang munafik adalah orang-orang yang menolak kebenaran, kemudian di dalam hatinya cukup menebal kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang suka bermuka-muka di hadapan orang yang beriman kepada Allah. Dia tunjukkan keimanan dia, tetapi bila mana mereka berada dengan kelompok-kelompok mereka, maka mereka menunjukkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kekufuran ni yang menebal di dalam hati mereka menyebabkan hidayah tak dapat nak menampak di dalam hati mereka. Yang walaupun mereka mengetahui kebenaran, yang walaupun mereka tahu benda tu adalah benda yang baik, dan tuan, tetapi kebaikan itu tidak dapat menembusi di dalam hati-hati mereka. Maka oleh kerana itu, syarat hati nak dimasukkan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah hati tersebut suci daripada segala noda dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut, hati yang apabila tak ditembusi dengan hidayah, hati yang tebal dengan kekufuran kepada Allah ni, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, dan tuan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia telah memberikan tafsiran kepada perkataan kafaru ini. Dan tuan, makna kafaru adalah orang-orang yang hatinya diselamuti dengan dosa yang begitu banyak kepada Allah. Dan tuan, kalau nak kira berdosa, semua manusia ada melakukan dosa kepada Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam al-khata', kata Nabi, setiap daripada anak Adam itu pasti ada melakukan dosa kepada Allah. Dan tuan, mana pun kita ni pasti ada melakukan kesalahan dan juga dosa pada sisi Allah. Kerana tu kita dilarang sama sekali daripada menyucikan diri kita sendiri. Dan tuan, tak boleh kita nak puji diri kita. Kita nak kata kita bagus. Dan tuan, kita nak kata diri kita ni adalah orang yang dah dekat dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, perkara ni disebut oleh Allah Ta'ala, la tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan sama sekali kamu menyucikan diri kamu.
Tuan-tuan, maknanya tak boleh angkat diri sendiri. Jangan duk kata yang diri kita ni adalah yang terbaik. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, orang-orang yang suka mengangkat diri dia, orang-orang yang suka menonjol di dalam majlis-majlis, kemudian dia selalu mengisyaratkan kepada diri dia. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawasanya orang ini mempunyai ciri-ciri orang yang takabur, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, bila mana dia takabur, haram bagi dia syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang di dalam hatinya ada sedikit kibir, tuan-tuan, dia besar diri sikit ya, dalam hati dia ada besar diri, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haruma lahul jannah, maka diharamkan baginya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kalau nak kira berdosa, semua manusia ada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kira siapa. Bahkan satu orang yang dia dah sampai kepada martabat aulia illahi salihin, dan mereka juga tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Cuma ada beza. Orang yang jauh dengan Allah dengan orang yang dekat dengan Allah, bila mana mereka melakukan dosa kepada Allah. Dan tuan, orang yang jauh daripada Allah, bila mana dia melakukan dosa, dia berasa seronok dengan dosa tersebut. Dan tuan, sehinggalah hati dia diselaputi dengan noda dosa yang begitu banyak kepada Allah. Dan tuan, dosa-dosa yang kita lakukan ni, dia akan terkesan kepada hati. Dan tuan, nak cerita, bila mana kita nak boleh istiqamah dalam berbuat kebaikan, dan tuan, bila mana kita nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memerlukan kepada hati yang suci lagi bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu kita sangat-sangat dituntut supaya pada setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu lepas daripada sembahyang, di antara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beristighfar sebanyak 3 kali kepada Allah. Dan ada orang dia tanya, pasal apa lepas daripada sembahyang kita nak kena beristighfar sebanyak 3 kali? Bukankah sebelum itu kita melakukan sembahyang, kita mendirikan sembahyang? Dan pasal apa yang kita nak kena beristighfar ni? Dan kata ulama, kita beristighfar ni adalah kerana selepas daripada sembahyang adalah waktu yang dimustajabkan berdoa kepada Allah. Dan maka kerana itu kita mengambil peluang untuk beristighfar, untuk kita memohon keampunan daripada segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak tahu, mungkin ada dosa yang kita lakukan, kita tak perasan yang ianya adalah satu dosa. Dan ada tak orang yang dia tak perasan bahawa dia melakukan dosa kepada Allah? Ada.
Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, ada sebahagian daripada orang yang bila mana diturunkan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengenal bahawa itu adalah fitnah, melainkan setelah fitnah itu diangkat oleh Allah taala, dan barulah dia mengetahui tadi yang datang kepada dia adalah fitnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya ada orang yang dia tak perasan yang dia sedang melakukan dosa pada Allah. Dan lebih kritikal lagi, apabila dosa yang kita lakukan itu dalam bentuk kebaikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka, kata Allah, mereka telah melakukan kebaikan kepada Allah, padahal mereka telah melakukan benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu benda yang mengelirukan manusia. Dan saya bagi contoh, tengah-tengah berlangsung majlis ilmu macam ni, dan ada orang yang dia nak buat solat sunat, kadang-kadang ada. Dan ada orang yang tengah berlangsung majlis ilmu, dia pegang biji tasbih, dia nak berzikir kepada Allah. Dan sedangkan perkara-perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis ilmu baik, kemudian dia nak berzikir pun baik. Dan tengok pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tengah-tengah Nabi duk khutbah ni, dan Nabi tengah khutbah, tiba-tiba ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil kerikil-kerikil batu. Dan disebut di dalam kitab sirah al-husah, iaitulah batu-batu yang kecil, batu-batu yang halus ni. Dan pasal apa depa duk main batu ni? Kerana mereka nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan depa pun buat macam ni, ambil batu subhanallah, ambil batu subhanallah. Dan Nabi tengah berkhutbah dekat depan ni, dan Nabi memberhentikan khutbahnya, lalu Nabi menegur kepada sahabat ni. Nabi kata apa? Perdengarkanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pesan daripada Nabi kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka orang ni dia tidak perasan bahawa dia sedang melakukan satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu masya-Allah, Ad-Doktor Yusuf Al-Qardawi hafizahullah taala. Dan masya-Allah, Dr. Yusuf Al-Qardawi ni dia ada karang satu kitab yang bernama Fiqhul Awlawiyat, fiqh keutamaan. Dan di antara dua kebaikan ni, mana yang perlu kita utamakan? Dan kadang-kadang ada orang yang dia utamakan benda yang tidak utama pun. Dan dia meninggalkan perkara yang lebih aula untuk dia lakukan. Dan akhirnya dia terjerumus di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ini adalah orang-orang yang tidak perasan bahawa dia sedang melakukan satu perkara yang tidak sama sekali disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bila mana dia melakukan dosa kepada Allah, maka inilah dia punya akibat. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia cerita secara jelas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan kenapa sifat orang munafik ni Allah Subhanahu wa taala terang sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Dan kerana dua perkara. Yang pertama, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mahu orang-orang yang beriman tertipu dengan kelakuan mereka. Dan tadi yang pertama, pasal payah ada. Kita baca Quran, dia baca Quran. Kita zikir, dia zikir. Padahal dia orang munafik. Dia menzahirkan keimanan di hadapan orang yang beriman, tetapi di dalam hati dia penuh dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kata Imam Ibnu Katsir, diterangkan kelakuan dan juga perangai orang-orang munafik ni supaya apa? Orang beriman itu tidak tertipu dengan mereka. Itu pertama. Dan yang kedua adalah iktibar. Bila mana seseorang dia menolak kebenaran, bila mana seseorang dia berpaling daripada Allah Ta'ala, dan maka dia akan mendapatkan kesengsaraan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, wa man a'rada an zikri, kata Allah, siapa-siapa dia yang berpaling daripada aku, kata Allah. Dan orang-orang ni dia berpaling daripada Allah. Orang-orang ni dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata ni akibat dia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ma'isyatan dhanka, satu kehidupan yang sengsara, kata Allah. Dan tuan, sengsara tak sensaranya, orang munafik ni dia menolak akan segala kebenaran, sehinggalah di dalam hatinya penuh dengan kekufuran kepada Allah. Dan ini jugalah penyebab kenapa hati kita menjadi keras. Dan dia tak boleh nak bangun qiyamul lail pada tengah malam. Dan padahal orang yang qiyamul lail pada tengah malam ni, tapi dia tak ada riak. Dia tidak terdorong nak melakukan perkara itu. Dan kata Nabi SAW, orang yang bangun pada tengah malam adalah orang-orang yang mendapatkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kata kepada orang yang qiyamul lail ni, kalau boleh rajinkan diri kita untuk bangkit pada waktu malam. Dan bangun pada waktu malam ni, ianya adalah kayu ukur. Sama ada kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah ataupun sebaliknya. Dan satu hari orang bertanya dengan Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Orang tanya dengan Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim, macam manakah cara kita nak boleh dan senang bangun pada waktu malam? Dan Ibrahim bin Adham dia kata, kamu kena lakukan dua perkara ni. Dan apa dia dua perkara ni? Yang pertama, qillatut ta'am. Hendaklah kalian mengurangkan makan kalian, kata Ibrahim bin Adham. Itu yang pertama, kurangkan makan. Yang keduanya, kurangkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim bin Adham kata apa? Kamu buat dua perkara ni,
tengah malam nanti mudah untuk kamu melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita payah nak buat ibadat, dan kita payah nak istiqamah dalam amalan kita, dan kita payah nak berlama-lama di dalam salat kita, di dalam ibadat kita. Dan ini adalah kerana apa? Dosa yang menebal di dalam hati kita. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala cerita kisah orang munafik ni, supaya kita yang beriman ni boleh mengambil iktibar daripada dia. Orang yang bila mana hatinya berpaling daripada kebenaran ni, maka sama ada diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak mau nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beza dengan orang yang beriman dan benar dengan Allah taala. Dan kata Allah taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ni, bila mana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wujilat qulubuhum, maka hati mereka akan rasa gemetar, kata Allah. Dan bila baca ayat-ayat berkenaan dengan dosa, takut. Bila mana dibacakan kepadanya ayat-ayat berkenaan dengan syurga Allah, dia tamak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dalam hati dia dosa yang tebal kepada Allah, Allah Taala cerita, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra, kata Allah. Kata Allah, orang yang berdosa ni apabila dibacakan ayat-ayat kami, walla mustakbira, dia berpaling. Tuan-tuan, dahlah dia berpaling. Kemudian dia berpaling tu dalam keadaan mustakbira. Dia menyombongkan diri dia. Ka'anna fi uzunaihi waqra, seolah-olah kedua-dua telinga dia tersumbat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang macam ni, bila mana dah tak dengar kebaikan, bila mana dah tak boleh masuk dalam hati dia dengan kebaikan, dan di akhir daripada ayat ni Allah Taala kata, fabashshirhu bi'adzabin alim, maka berikanlah berita gembira kepada dia dengan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu, bila mana kita melakukan dosa kepada Allah, dan ni kita nak beri apa ni, kita kata amalan besar, amalan ni. Amalan ni besar. Bila mana kita beramal dengannya, dan tuan, kita akan boleh buat semua sekali amalan-amalan kebaikan. Ringan tubuh badan dia melakukan kebaikan. Dan tuan, apa dia? Tazkiyatun nufus. Hendaklah dia senantiasa menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyatakan, tidak ada orang yang lebih berjaya melainkan daripada orang yang telah pun menyucikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda yang sama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, kata Allah. Dan tuan, siapa dia orang yang beriman ni? Orang yang beriman adalah orang-orang yang yakin dengan Allah,
dan juga orang yang senantiasa menyucikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu kita diseru supaya senantiasa mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebahagian daripada ulama menyatakan doa yang paling afdal untuk didoakan oleh manusia. Dan doa ni kalau boleh kita doalah, bahkan kata ulama, mulakanlah segala doa-doa kamu ni dengan doa yang satu ni. Mulakan dengan doa ni. Dan setelah kita memuji Allah Ta'ala, setelah kita bersolawat kepada Nabi SAW, dan ulama kata mulakan dengan doa yang satu ni. Dan apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan iaitulah doa pohon keampunan pada Allah. Dan pasal apa? Kerana sememangnya diri manusia itu dalam keadaan yang melakukan dosa kepada Allah. Cuma kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang melakukan dosa kepada Allah. Dan yang ni pelik. Tadi kita sebut buat dosa ni adalah satu benda yang sangat buruk pada sisi Allah. Tetapi Nabi SAW dia habaq, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang buat dosa pada Allah. Dan siapa dia orang yang sebaik-baik orang yang buat dosa ni? Dan sebaik-baik orang yang buat dosa yang disukai oleh Allah, tawwabun, iaitulah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ni adalah pintu boleh kita istiqamah dengan segala amalan. Dan taubat adalah pintu kepada murahnya rezeki. Dan taubat adalah pintu bagi segala kebaikan. Tak tahu pasal apa dia segala kebaikan. Kerana bila mana orang ni dia bertaubat kepada Allah, maknanya dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya kita mai daripada Allah, dan satu masa nanti pun kita akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada mana-mana orang yang menyucikan jiwa dia dengan dia memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu untuk kuliah subuh kita pada pagi ini, insya-Allah. Nanti kita akan sambung pula nanti pertemuan kita pada Jumaat sat lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.